أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita diberi ruang pada hari ini menyelusuri hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam My Quran Time, baca faham amal dalam sesi ulang kaji pada halaman 318 hingga 323. Dan pada hari ini bertuah kita bersama dengan tokoh ilmuan untuk sama-sama kita mengulang kaji 6 halaman ini. Bersama kita Al-Fadil Ustaz Said Shahrizan. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan bersama Ustaz Tirmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dalam sibuk kita dah boleh merentas negara ini. Bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ya, di Facebook masih lagi setia bersama, kita ucapkan tahniah dan terima kasih ya. Terus kita doakan tuan-tuan thabat dan istiqamah bersama Al-Quran di mana jua. Dan kalau dah sampai di kampung ya, mungkin dah makan tengah hari dan sebagainya, boleh sama-sama kongsikan ya program ini, kongsikan mungkin isinya kalau tak sempat tengok sampai habis pun 1-2 poin bersama dengan ahli keluarga kita. Moga-moga kita adalah individu yang menjejak kepada Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang kita akan lihat ulang kaji pada hari ini. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Said Shahrizan ya, untuk sama-sama kita melihat halaman 318. Kita baca dahulu daripada ayat yang ke-89, salah satu daripada ayat yang menarik untuk kita memahami bagaimana Allah membuat kesimpulan tentang Tuhan-Tuhan yang tidak benar, untuk kita fahami agar kita makin kuat dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ayat 89 halaman 318 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah kepada Ustaz Fazrul, yang berbahagia Dr. Said Shahrizan selaku tetamu kita pada hari ini. Insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan ayat yang akan kita bincangkan pertama ini, ayat yang ke-89 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 89. Maka tidakkah mereka perhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak berkuasa menolak kemudaratan maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Ini adalah ulang kaji daripada kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Ada seorang bernama As-Samiri ya Ustaz, dan As-Samiri ini kira tokoh ajaran sesat ni ya, ketua ajaran sesat. Dan dalam ayat ini dinyatakan bahawa si lembu ini sebenarnya tak boleh pun nak respon walaupun satu perkataan
lahum wala yamliku lahum darra wala naf'a. Jika ustaz boleh kongsikan sedikit apakah pelajaran daripada istilah wala yamliku lahum darra wala naf'a, dan mungkin ustaz di Pejabat Mufti bila berinteraksi dengan pelbagai ideologi ajaran yang tak berapa nak lurus ini, ya, apa sebenarnya yang disampaikan oleh pemimpin ajaran yang menyeleweng ini? Silakan ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih nak saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Fazrul Fahmi, begitu juga Al-Fadil Ustaz Al-Muqri, Ustaz Tirmizi, atas peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini. Dan berbalik kepada soalan apakah maksud ayat di sebalik kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada umatnya bahawa ajaran sesat ni tak betul. Yang mana ajakan Samiri itu mengajak manusia ataupun kaum Nabi Musa agar menyembah patung berhala yang diperbuat daripada emas. Sehingga kan dalam riwayat lembu tu boleh keluar suara. Sampai kaum ataupun majoriti kaum Nabi Musa tu terpengaruh. Konon patung tu dia boleh keluar suara seolah-olah dia hidup. Sedangkan kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat Israiliyat yang masih boleh diterima, yang dimasukkan suara keluar tu sebab ada saluran angin keluar. Tiupan angin tu masuk dalam, mungkin daripada belakang patung itu, kemudian dia salur keluar mengeluarkan suara. Dia bukan bermakna dia hidup. Ya. Dan ayat ini menjelaskan bahawa wala yamliku lahum darra wala naf'a. Maksudnya patung tu tak boleh buat apa-apa. Ya. Tidak boleh memberi kemudaratan dan tidak boleh memberi manfaat. Kemudaratan pun tak boleh nak bagi, dan tak boleh apatah lagi manfaat memang tidak dapat nak dilakukan, nak beri kesan kepada umat. Bahkan yang pencipta patung itulah yang mampu untuk memberi kemudaratan dan memberi manfaat kepada patung tu. Dia boleh musnahkan, dan dia boleh hancurkan, dan dia boleh cantikkan, dan dia boleh gilapkan emas tu. Ya. Dan yang menarik, ya, yang boleh kita rungkaikan di sebalik ketelitian firman Allah tu, kenapa Allah sebut darran wala naf'an? Kenapa Allah sebut tidak memberi kemudaratan dan tidak memberi manfaat? Kenapa? Ada rahsia sebalik Allah mendahulukan perkataan mudarat berbanding manfaat. Ya. Dan ini kalau kita lihat dalam kaedah usul fiqh ada menyebut darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam kaedah, sekiranya kita menghadapi sesuatu, bertembung antara kebaikan dan keburukan, mana yang patut didahulukan? Kita nak bawa kebaikan ataupun kita nak hindari keburukan dahulu? So kaedah usul fiqh menjelaskan kalau bertembung antara kebaikan dan keburukan, maka hindari keburukan dahulu. Jangan kita bawa kebaikan. Seolah-olah kaedah ni kata kalau kita nak bawa kebaikan, ya, dan kita terima keburukan, dia tidak menjadi apa-apa manfaat, malah lagi teruk. Lebih baik tak dapat manfaat tapi kita buang kemudaratan, at least kesusahan dan kepayahan itu tidak meladat dan tidak menjadi lebih mudarat. Jadi sebab itulah kita nak ambil satu analogi ataupun satu simpulan contoh yang boleh kita ambil. Katakanlah kita ada makanan, ada offer makanan yang sangat lazat, makanan yang paling mahal, ya, makanan yang beef stick apa semua, yang ada chef tu dia campak garam macam ni. Dia punya satu potongan tu dah makan berapa ratus dolar, boleh mencapai ribuan. Macam tu saja. Masak macam tu tak tahulah macam mana boleh jadi mahal. Kita dapat offer free, tapi dalam masa yang sama kita tak sihat. Kan? Jadi kita tak sihat, kemudaratan. Kebaikan dapat makan beef stick yang sangat sedap. So bila ada kemudaratan pada kita tu, beef stick yang free tu, yang mahal pun tak bermanfaat langsung. Tak bermanfaat. So kena pulihkan dulu demam tu dulu, dah baik demam tu dulu, ada selera makan, barulah kita dapat ambil manfaat tu. Jadi kita nampak ketelitian yang disebutkan dalam Al-Quran ini bahawa inilah, kalau mudarat tak dapat datang, apatah lagi kebaikan. Dan menunjukkan bahawa sama sekali segala ketentuan, segala sebab yang berlaku dekat dunia ini adalah dengan izin Allah.
Dengan kalau ada berlaku sebab dekat dunia ni, contoh ubat menyembuhkan, vaksin sebagai prevention, itu semua izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah ubat itu, bukanlah apa, cuma dengan izin Allah dia menjadi sebab sahaja. Sebab. So apatah lagi patung macam ni tidak ada manfaat langsung. Ya. Tidak ada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan Tuhan, apatah lagi disembah oleh umat manusia itu sendiri. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Said menjelaskan ya tentang istilah wala yamliku lahum darran wala naf'a. Rupanya satu sudut akidahnya, tapi sudut fiqh pun menjauhkan daripada mudarat itu lebih utama ya, daripada kita mendapatkan maslahah bagi sesuatu perkara. Dan bila bercakap tadi menjauhi mudarat Ustaz ya, kalau orang dia rasakan mudarat itu ya, dia teka-teka je ada mudarat kan, jadi dia kata saya jauhilah pasal takut mudarat. Kalau saya ambil ubat ke, saya ambil vaksin ke, dia takut ada mudarat. Macam mana pula proses berfikir yang dibawakan dalam al-Quran ini agar dia masih lagi ada elemen berusaha, bertawakal, tapi dalam masa sama tak nak mudarat itu masuk ke dalam diri sendiri. Silakan. Baik. Ini ramai yang salah faham ya tentang sangkaan mudarat tu. Yang kes yang terbaru ni masih lagi ada di kalangan masyarakat kita. Kalau kita tengok jumlah kedatangan jemaah, terutama solat Jumaat, dia tak, ialah memang ada masih had lagi, cuma wilayah persekutuan dia had, tidak ada had tertentu, cuma memenuhi ruang legal kapasiti penuh masjid. Betul. Ya, tetapi hakikatnya memang ada masih lagi yang tak nak datang dengan alasan takut. Ya. Alasan takut. Ya. Jadi memang dalam fiqh tu boleh tak datang berjemaah, hatta solat Jumaat sekalipun disebabkan kemudaratan ada. Tetapi kemudaratan yang boleh dijangka kena pada kita dengan keadaan ghalabatul zan. Zan yang kuat. Zon yang kuat. Ya, subutul zan. Ya. Ini penting Itu subutul zan. sekarang. Tapi kalau sangkaan macam Ustaz Fazrul sebut tadi, sangkaan saja. Sangkaan tidak dikuatkan dengan elemen qarinah-qarinah yang kuat. Contoh sekarang ni tak perlu takut lagi. Pasal apa? Sebab kita sendiri dah ambil vaksin dah. InsyaAllah dengan izin Allah, paling teruk pun kena juga, tak adalah sampai stage 4, stage 5. InsyaAllah semua dengan izin Allah. Nanti kita kata kita menuhankan vaksin pula. Betul. Tidak. Ya, dan kemudian pula yang datang-datang tu masuk masjid pun kena 2 dos juga. Jadi, dan tambahan lagi kita duduk dalam masjid pakai mask. Ya. Dan tambahan lagi kita pun masuk dalam masjid penjarakan fizikal. Masih lagi. Maka kemudaratan yang ada ataupun kebarangkalian menghinggapi badan kita tu sangat-sangat minimum. Ya, jadi sangkaan kita berlakunya besar mudaratan itu adalah sangkaan semata-mata, dia tidak sampai sangkaan yang berat boleh membawa kepada keyakinan. So macam ni keyakinan tidak boleh diguna pakai, kecuali seperti mana perimeter yang kita sebutkan tadi. Mungkin kalau awal-awal dulu masa tak ada vaksin. 24 tak ada vaksin, 24 juta ribu satu hari itu mungkin kita kata lepas tu kita pun ada penyakit yang boleh mendedahkan risiko lebih mudah untuk dijangkiti virus COVID-19. Itu agak rasional dan boleh diterima dari segi sudut hukum fiqahnya. Baik, jadi ini cara berfikir yang menarik sebenarnya ya. Ayat 89 ini ringkas sahaja tetapi membina cara berfikir bagi umat Islam terutamanya bila berinteraksi dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada elemen akidah, memang Allah lah yang boleh memberi mudarat dan manfaat. Jangan takut selain daripada Allah SWT ya. Tapi dalam masa yang sama ialah dengan cara berfikir fiqh ataupun kefahaman yang mendalam itu, maka kita tahu bahawa usaha-usaha yang dibuat itu akan mengurangkan mudarat yang ada. Hakikatnya masih lagi Allah SWT, dan semua apa yang kita buat itu harapnya adalah sesuatu yang Allah akan bantu dalam kehidupan kita sendiri. Jadi ini adalah peristiwa kumpulan Bani Israel yang terpengaruh dengan cara fikir salah oleh pemimpin ajaran sesat As-Samiri. Dan apa kesannya bila Nabi Musa balik, maka As-Samiri ini pada ayat yang ke-97 di apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa la misas. Kita baca ayat 97 untuk kita memahami apa kaitan ayat ini dalam hidup kita sekarang ini, terutamanya kalau kita berdepan dengan pembawa ajaran-ajaran, ideologi-ideologi yang tidak benar. Ayat 97 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 97, dia Nabi Musa berkata, pergilah engkau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari, dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sesungguhnya kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut lalu berserakan. Ini adalah respon daripada Nabi Musa pasal yang As-Samiri ini, dia datang dengan hujah-hujah dengan pelbagai alasannya, dan dia rasakan bahawa dia betul, ya, dan kesannya selepas itu dinyatakan pergilah engkau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Apa maksud la misas? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. La misas ni maksudnya jangan menyentuh aku ni, kalau kita buka dalam kitab tafsir dia kata la tukhalitni, jangan campuri aku, jangan duduk dekat aku, dan jangan bersama-sama dengan aku. Jadi menarik kalau kita buka dalam sebahagian kitab tafsir, la misas ini kenapa dia tak gunakan la khilat, la mukhalatah, kenapa dia gunakan la misas? Ya. Maksudnya misas ni kau jangan sentuh aku dan aku tak sentuh kau. Okey. Jadi apakah rahsia di sebalik la misas? Allah gunakan perkataan ini, ya, menunjukkan bahawa apabila kita berada dengan orang yang sesat, kita berada dengan golongan ahli-ahli bid'ah ni, kita jangan bercampur sama sekali, tidak ada berinteraksi. Dan bab kata orang la misas ini bermakna jangan mencampuri dari sudut mubalaghah. Mubalaghah yang tidak ada kompromi dalam hal ini, kita sehingga kita nak mencampuri. Maksudnya kamu sesat, kamu tidak ada atas jalan yang benar yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau jangan campur aku. Campur yang jadi memang jangan dekat, dan jangan nak duduk rapat, dan jangan bercakap, jauh macam tu. So di sini gambaran kalau kita buka sebahagian bagaimana ulama mentafsirkan ayat ini, penting sebagai ajaran kepada kita bahawa tahzir kita sebagai orang yang beriman pada Allah, berada di jalan Allah, maka Allah bagi amaran kita tak boleh, sangat bahaya kalau kita mencampuri ahli-ahli bid'ah ini ataupun orang-orang sesat. Dalam erti kata kita nak bercampur dengan dia dan kita cuba nak menyelami dia. Zaman sekarang ni kalau kita nak berdakwah, itu lain cerita. Berdakwah, berdebat, kita nak jatuhkan hujah, itu tak ada masalah. Tapi maksudnya kita untuk berkompromi, duduk sama-sama dengan mereka, maka Allah kata la misasa. Ibarah yang dia sebut dekat sini seolah-olah jangan ada kompromi. Sebab tu ada yang menteri agama kita pada sekarang ni, dia kata dia tidak mengiktiraf gender yang ketiga dekat Malaysia ni. Ya, sebab apa? Ada suara-suara mengatakan golongan transgender ni perlu diberi hak yang sama rata, pekerjaan yang sama. Kalau dia nak jadi cikgu pun boleh jadi cikgu juga. Lelaki berkataran perempuan ajar anak-anak kita. Ya, tapi dalam Al-Quran Allah dah bagi dah orang macam ni tak boleh dicampuri. Tak boleh diletakkan, apatah lagi nak mendidik anak-anak kita tu. Sebab apa? Pengaruh dia. Ya, pengaruh dia. La misasa, jangan sama sekali campur. Jangan duduk sama-sama. Ya, begitu juga kata Nabi Musa, kalau Sami dia datang dekat, duduk berdebat, Nabi Musa tidak akan terpengaruh sebab Nabi Musa maksum dan dia memang orang berhebat, cakap dan apa. Tapi di sebalik itu akan beri kesan pada pengikutnya yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pencampuran itu akan memberi satu kesan dan pengaruh negatif yang sangat menakutkan, yang lebih menakutkan sehingga boleh mengganggu akidah itu sendiri. Ya, jadi petanda daripada ayat ini bahawa kita nak kononnya berkompromi, nak kita menyelami hatinya, ya, kita sama-sama duduk sama dia, ini atas dasar kita ni hak asasi manusia, itu satu benda yang tidak benar sebenarnya. Kita bagi tempat pada yang sesuai. Ya, kalau dia nak hidup macam biasa, tapi ada landasan-landasan yang telah dibenarkan. Jangan semua dia nak dapat kita boleh dapat. Sebab apa? Dia tergolong daripada golongan yang jauh daripada landasan yang sebenar. Kalau dicampur kepada masyarakat, dia boleh menjadi rosak. Seperti mana Nabi Musa AS menyisihkan Samiri, yang kenapa? Sebab dia merosakkan akidah umat Islam ketika itu. Jadi
Itu yang kita boleh faham lah. Ya, Cuba sedikit saya Allah. ucapkan pada Ustaz Said ya, untuk kita memahami dengan lebih jelas sebenarnya daripada kisah Nabi Musa ya. Sudah tentu kisah Nabi Musa ini ada banyak sudut Ustaz ya, dalam surah Taha, dalam surah Al-Qasas, nanti kita akan lihat. Tetapi dalam surah Taha ini ada satu pelajaran yang kita dapat sebentar tadi, betapa pentingnya menjaga iman Ustaz ya. Menjaga iman, dan sebagai seorang ketua Nabi Musa, sebagai seorang ketua perlu menjaga iman kepada ahli kaumnya ya, agar tidak mudah diseleweng oleh as-Samiri. Dan ini adalah peranan bagi ketua, bagi pemimpin untuk sama-sama menjaga, jangan bagi sangat peluang kepada orang-orang yang boleh menyelewengkan akidah, kefahaman manusia kepada jalan yang benar. Dan pada halaman 319 kita ingin bergerak ya. Pada halaman ini kita nak baca pada ayat yang ke-100 dan 101 ya. Ada dua istilah bila Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berpaling daripada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istilah wizra dan juga himla. Kita baca sama-sama ayat 100 dan 101 ini untuk kita memahami apa maksud dua perkataan ini, agar kita berhati-hati dalam melihat kebenaran. Ada orang yang bila tahu kebenaran tak ikut pada apa yang dia inginkan, dia kata tak nak dengarlah saya, ya, give up, saya nak dengar kan. Padahal ia adalah satu peringatan yang kita tengok sama-sama dahulu, ayat 100, ayat 101. Silakan Ustaz Tayyib. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Sadaqallahu Surah Al-Azim ayat 100 dan 101. Barang siapa berpaling daripada Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sesungguhnya buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Jadi ayat ini bercakap tentang a'rada yang telah pun kita lihat pada ayat yang sebelum ini ya, bila Allah menyatakan tentang bagaimana mereka yang melawan ataupun degil ya. Dan bercakap tentang berpaling ini Ustaz ya, kita melihat bahawa ada orang yang kata dia tak baca Quran, ataupun dia kalau baca Quran tu dia dengar daripada sumber tertentu sahaja, ataupun memang langsung tak dengar. Apa maksud a'rada ini? Kita berehat sebentar. Selepas rehat nanti kita akan mengikuti apa sifat, adakah memilih-milih apa yang kita nak dengar itu digelar a'rada ataupun sebaliknya. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله.
alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama mengulang kaji ya bersama Ustaz Tirmizi, Ustaz Said Syarizan pada hari ini di mana Allah mengingatkan kepada kita kisah Nabi Musa ya bersama-sama. Dan Ustaz sebentar tadi kita pun sudah melihat kepada ayat 101, ayat 100, ayat 101 dan Ustaz Tirmizi membaca ayat 112 berkaitan dengan beramal baik ya, beramal soleh ini wa huwa mukmin, ada iman ya. Jadi muka surat 319 dan 320 ini, dua-dua muka surat ini ada perkataan a'rada ya. A'rada tadi kita baca ayat 100, kemudian pada ayat yang ke 124 pun ada a'rada. Jadi nak ceritanya kesimpulan di hujung surah Taha ini menekankan a'rada ini perlu berhati-hati untuk kita menjadi orang beriman. Tapi apa maksud a'rada ini sebenarnya, agar tak naklah jadi macam As-Samiri Bani Israel, kira sepatutnya dia beriman lah ni tapi tersesat. Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Ayat ke-100 daripada surah Taha ini Allah membayangkan golongan yang berpaling daripada Al-Quran. Faman a'rada anhu, ataupun berpaling daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu represent kepada panduan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok dalam kitab tafsir, antaranya tafsir Al-Allamah As-Sa'di, dia kata a'rada anhu. Maksud a'rada itu falam yu'min au tahawana bi awamirihi wa nawahihi. Maksudnya a'rada, berpaling ni kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu dia ada dua makna. Sama ada maknanya tidak beriman pada Al-Quran sama sekali, ini golongan kufur, ataupun yang masih beriman tetapi mengambil mudah terhadap perintah-perintah kewajipan dalam Al-Quran dan larangan-larangannya. Jadi ini satu perkara yang Allah bagi amaran kepada manusia. Dia kata bahawa golongan macam ni sama ada dia tak beriman sama sekali, ataupun beriman separuh-separuh, ataupun masih beriman tapi tak nak ikut ajaran Al-Quran, menentang ajaran Al-Quran, maka fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Kalau kufur itu dia menanggung dosa yang sangat besar sehingga Allah tak akan ampunkan dosa dia selama-lama dalam neraka. Dan yang masih beriman, yang masih ada sisipan iman dalam hatinya tetapi menolak hukum Allah, memperlekehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak taat pada perintah Al-Quran, maka dia menanggung dosa yang sangat besar, akibatnya sangat besar, azab yang sangat-sangat pedih. Itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut a'rada ini bukan Samiri saja. Samiri dia memang tolak ajaran Allah, memang tolak terus. Dia ajak orang supaya sembah berhala. Ini kufur ya. Tapi dalam keimanan di kalangan orang Islam pun boleh termasuk dalam hal ni. Contoh, dia masih Islam tapi menolak perintah-perintah Allah. Allah kata suruh sembahyang, Allah suruh berpuasa, Allah suruh bayar zakat, dia tak buat zakat. Dia tak indahkan, ya. Ataupun dia beriman separuh-separuh, ya. Bab sembahyang dia taat sembahyang, tapi bab zakat alamak mahal sangat, aku businessman, kena bayar zakat 2.5%. Equivalent dengan keuntungan saya 300,000. Oh, tak nak bayar. Ini beriman separuh-separuh juga termasuk dalam bebanan yang Allah ceritakan pada ayat 110. Ini satu kecaman yang Allah berikan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sama perangai golongan Bani Israel yang menolak, ataupun golongan Yahudi yang beriman separuh-separuh dan tolak separuh-separuh ikut suka hati. Ya, jadi secara konklusinya a'rada di sini sama ada dia kufur sepenuhnya daripada agama Allah ataupun dia mengingkari sebahagian daripada hukum-hukum Allah. Itu juga termasuk dalam bebanan tanggungan dosa yang sangat besar dan akibat azab yang sangat dahsyat dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Said Syarizan menjelaskan tentang istilah a'rada ini, ya, satu kepada memang jelas kufur Ustaz, ya, tetapi yang mengambil separuh-separuh ataupun pilih-pilih, ya, pilih-pilih ini juga berpaling. Yang kita harapkan dengan kita melihat satu demi satu halaman Al-Quran ini, ya, kadang-kadang ada perkara yang memang kena smash Ustaz, ya. Dalam Quran ni memang setiap halaman tu, pengalaman Ustaz Tirmizi Ustaz, ya, kita bila kita tadabbur, kita baca ni kena smash sesaja kan, ya, tetapi jangan berpaling kerana apa? Kerana kalau katakan mungkinlah perkataan daripada pentadabbur mungkin ada salah, kan, tetapi perkataan daripada Quran tak ada salah. Jadi kalau ada di kalangan yang kata bahawa saya tak setuju dengan Ustaz A
okey, pergi cari semua sumber-sumber ilmu ya untuk memastikan ayat ini diangkat. Jangan pula malas saya nak dengar Quran, asyik kena smash aja contohnya lah kan. Macam mana ustaz komen tentang memilih-milih ustaz ataupun memilih-milih isi ceramah dalam memahami al-Quran ini? Ya, ini lebih kepada selera masing-masing lah. Ya, bila kita kata dia memilih ustaz, dia memilih ilmu ni, boleh kita katakan mungkin dari segi sudut satu budaya yang kurang baik. Ya, tapi kadang-kadang manusia ni dia terpengaruh dengan selera dan kehendak dia masing-masing. Pertama, dia memilih ustaz sebab ustaz tu ceramah bagus. Contoh macam dibandingkan Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul ceramah dia sedap, orang suka. Tapi bila ustaz lain pula tak nak dengar. Ya, jadi satu sifat yang perlu kita buang, ustaz yang kurang menarik penyampaiannya, tapi di situ kita tak nafikan ada pengisian yang bagus boleh kita ambil. Ya, dan ada juga yang memilih ustaz sebab dia kata kalau aku dengar Ustaz Said ni dia smash yang banyak. Ya. Kalau Ustaz Tirmizi lembut aja, cerita baik-baik dia kata. Jadi pendekatan smash dan lembut ni kena ada sebenarnya. Ya, mungkin ustaz tu keterampilan cara penyampaiannya berbeza, ya. Satu lagi kita perlu juga ustaz yang smash supaya hati kita kena smash. Kalau duk lembut saja ya, kalau dalam keadaan kita duk manja-manja sangat tak boleh juga. Macam Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, macam mana kita didik anak kita? Manja perlu manja, tapi sometimes kena tegas sikit. Manja pujuk, sometimes kena ada suara agak tinggi sikit. Dia nampak sedap, oh salah dia buat ni. Jadi macam itulah hakikatnya, perlu ada kesedaran. Ya, memang pemilihan individu, pemilihan suasana, pemilihan karakter, pemilihan jenis ilmu pun kita tak nafikan, itu fitrah manusia. Ada yang kita suka, ada yang tak suka. Ya, macam kita ni lepasan pengajian Islam, ada yang minat usuluddin, ada yang minat syariah, ada yang minat tafsir, ya, ada yang minat hadis. Itu tak nafikan. Tetapi untuk perkembangan spiritual kita yang baik, terutama untuk kita tambahkan lagi iman kita, amalan kita, maka kita kena ambil semua sekali. Duk belajar fiqh saja tapi akidah tak diperdalami, tak bagus juga. Ya, kita belajar hadis, tafsir al-Quran kita tak belajar pun, tak faham kalamullah pun tak bagus juga. Maka perlu diseimbangkan dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Said sebagai satu nasihat penting. Ya, kalau zaman Nabi Musa ni ada Nabi Harun. Nabi Harun cakap Bani Israel tak layan. Kan? Tapi Nabi Musa pasal dia ni sikit, pada waktu itu mereka layan. Jadi yang penting kita mensikapi kepada wahyu ini sebagai perkara penting, dan bercakap tentang menyeru anak, ya, menyeru ahli keluarga. Kita ada satu kesimpulan pada ayat 132 yang penting untuk kita tutup surah Taha ini. Mari sama-sama kita baca dan kita ambil buah simpul daripada surah yang hebat ini bersama Ustaz Tirmizi. Ayat 132. 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Surah Al-Azim ayat 132 daripada surah Taha. Dan perintahkanlah ahlimu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jika lihat pada terjemahan di sini Ustaz ya, diletakkan perintahkan kepada keluargamu, keluargamu bukan ahlimu ya, dalam Quran Al-Andalus ini. Jadi mungkin terjemahan ini tepat ataupun tidak tepat. Kalau boleh Ustaz mencerahkan, perintah ini untuk siapa? Adakah ahli keluarga saja? Kalau saya ada syarikat ke, saya sebagai pemimpin negeri, tak kisah, tak payah kisah pasal solat ahli negeri, atau macam mana sebenarnya? Silakan. Baik, bila sebut tentang ahlaka wa'mur ahlaka ni, kalau ikut asasnya ahli keluarga, tapi tidak menjadi masalah kalau kita nak tafsirkan, iaitu tanggungjawab kita memerintah agar taat pada Allah ni bukan hanya pada ahli keluarga, boleh dibesarkan kepada mungkin sanak saudara, sahabat handai, ataupun mana-mana individu di bawah penguasaan kita seperti organisasi. Cuma yang ditekankan, kenapa dia kata ahlaka dekat sini, sebagai seorang pemimpin Nabi Musa dia kena pastikan ahli keluarga kena betul dahulu.
Ahli keluarga kena betul dulu, kemudian disusuli dengan pemimpin rakyat jelata dan sebagainya. Ini kita nampak indikator yang Allah nak bagi tahu pada kita. Kenapa dia tak kata wa'mur qaumaka, tapi dia kata wa'mur ahlaka, seolah-olah nak kata kamu sebagai pemimpin didik keluarga anak kamu semua di sini, anak isteri kamu supaya taat pada Allah. Kemudian disusuli dengan ahli kaumnya ni. Macam juga Nabi SAW 3 tahun sebelum 3 tahun dekat Mekah tu, permulaannya memang ahli keluarga dahulu. Kemudian sahabat handai, jiran tetangga, dan selepas itu barulah secara terang-terangan selama 13 tahun dekat Mekah. 10 tahun secara 3 tahun secara tersembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan untuk seluruh kaum Nabi Muhammad SAW ketika itu. Ya. Dan lepas ahli keluarga barulah kita akan lihat kepada yang lebih besar. Sebab apa perlunya pada ahli keluarga ni? Pertama, ahli keluarga ni dia penyokong. Penyokong dan pendukung. Sebagai pemimpin dia perlu ada persediaan mental. Tapi kalau dari segi sudut kita nak suruh rakyat supaya ikut, dalam masa yang sama anak kita tak ikut, dia akan bagi tekanan yang sangat dahsyat dan contoh yang tidak baik. Contoh sebagai pemimpin dia kata jauhi dadah adalah najis negara, musuh negara. Ya, tapi dalam masa yang sama anak dia wal iyadzu billah ambil dadah. Tekanan pada perasaan, dan rakyat tengok apa ni nak suruh kita tinggalkan arak, tinggalkan najis dadah, tapi anak dia ambil. Problem juga, ya. Dan apa yang menarik di sini, wa'mur ahlaka bis-salah. Bukan solat saja. Solat tu adalah syariat atau perintah Allah yang paling tertinggi sekali. Paling tertinggi sekali, sehingga kan ada sebahagian ulama Hanabilah dia kata siapa tinggalkan solat dengan sengaja kufur. Tapi pendapat terpencil lah, jumhur kata dosa besar lah. Ya. Jadi bila solat tu wajib, yang lain-lain juga adalah wajib. Ya. Wastabir alaiha iaitu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata hendaklah kamu bersabar ke atasnya. Ya, begitu juga sabar ke atas kita nak perintah ahli keluarga supaya mereka lakukan, dan ini cabaran yang sangat besar. Ya, kenapa Allah gunakan wastabir? Kenapa Allah tak sebutkan wasbiru? Dalam Al-Quran dia sebut, dia kata qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Kenapa tak sebut wastabiru? Nabi Musa suruh kita minta pada Allah dan bersabar. Kalau kita nak kontrol diri kita tak ada masalah. Sabar memang sabar. Hakikat nak beribadah tu sabar memang sangat kuat, ya. Tapi kalau kita nak suruh orang taat, kesabaran sangat tinggi. Kalau kita nak kontrol kita pergi semayang tak ada masalah. Tapi bila nak kejut anak subuh tu, ya Allah, naik angin dah. Sebab tu dia kata dalam ilmu saraf dia kata ziyadatul hurufi tadullu ala ziyadatul ma'na. Maksudnya bertambah huruf dalam satu morfologi ataupun perkataan tu bermaksud makna bertambah, ya. Wasbiru, ya, dia 4 perkataan saja. Wasbir, wastabir, berapa ayat? 1 2 3 4 5 6. Lagi banyak dia punya perkataan, lagi makna besar maknanya. Maksudnya wastabir tu kesabaran yang sangat tinggi bila kita nak perintah anak kita, isteri kita supaya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak kehalusan bagaimana Allah menggunakan perkataan dan ada rahsia di sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Said berkongsi ya bagaimana seruan untuk ahli keluarga, keutamaannya pada keluarga dulu Ustaz ya. Mula dulu dengan ahli keluarga kita, ambil masa untuk mengejutkan anak, untuk mendirikan solat itu adalah seruan bagaimana untuk kita ini sentiasa membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah cara untuk kita menjagalah Ustaz ya segala bab-bab akidah, segala-galanya itu bermula dengan kita menjaga perkara ini sebagai salah satu tiang takwa. Wal aqibatu littaqwa pada hujung ayat 132 ini saja. Jadi kita selesai dengan mengulang kaji ayat daripada surah Taha. Kita nak lihat terus kepada halaman 322. Jom kita baca daripada ayat yang ke-10, melihat mengulang kaji balik apakah peranan fungsi Al-Quran Allah nyatakan pada ayat yang ke-10 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Sadaqallahu.
Surah Al-Azim ayat yang ke-10, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka adakah kamu tidak mengerti? Pada surah yang ke-10 surah Yunus, Allah menyatakan tentang Quran ini sebagai syifa, Ustaz ya. Di sini zikrukum. Kalau boleh Ustaz jelaskan, hujung itu ada pula cakap afala ta'qilun. Ini macam ada kaitan dengan berfikir aras tinggi ataupun guna otak ke? Kan? Silakan Ustaz. Baik, jadi apabila kita tengok dari segi sudut Al-Quran, kenapa Allah namakan zikir? Fa inna nahnu nazzalna dhikra fa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim, yang mana Allah menyatakan kami turunkan zikir. Zikir di sini maksudnya Al-Quran. Jadi kita kata Al-Quran ada macam-macam gelaran. Yang biasa yang sangat masyhur Al-Quran berasal daripada qira'a, membaca, ya. Daripada syifa juga dinamakan Al-Quran. Syifa dari segi sudut spiritual. Hati tak tenang, kita baca Al-Quran, insya-Allah dapat disembuhkan. Dan begitu juga sakit zahir juga. Ada sahabat Nabi, dia baca Fatihah, dia ruqyah Fatihah dalam satu air, dia bagi orang tu minum yang kena patuk pula, alhamdulillah dengan izin Allah baik. Ya, jadi apabila disebutkan sebagai zikrullah ataupun kalamullah ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan adalah Al-Quran itu berperanan sebagai peringatan, memberi peringatan tentang dunia dan akhirat, tentang kelalaian kita kat dunia ini, jangan ikut sangat kelalaian, ya, kita ingat, sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran juga mengingatkan kita tentang perintah-perintah yang wajib kita ikut, larangan-larangan yang wajib kita tinggalkan. Dalam Al-Quran diceritakan tentang peringatan tentang akhlak yang baik, ya, hindari akhlak yang buruk. Ini semua peringatan. Dan begitu juga yang penting dalam Al-Quran, Allah selitkan peringatan tentang azab akhirat dan nikmat dekat syurga itu sendiri. Jadi Al-Quran tu zikir. Zikir maksudnya peringatan, penuh dengan peringatan, syarat dengan peringatan yang sangat jitu dan sangat bermakna kalau kita hayati betul-betul. Dan kedua, zikir ini dalam erti kata maksudnya adalah kita mengingati Allah. Dengan membaca Al-Quran kita mengingati Allah. Fadhkuruni azkurukum. Zikirlah pada aku, ingatilah aku, nescaya aku akan memperingati kamu. So zikir pada Allah ni bukan zikir subhanallah subhanallah sahaja, tetapi secara umum mengingati Allah, iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu maksudnya zikir. Dan apabila pentakrifan itu dipecahkan, maka zikir tu banyak. Ya, dan dibandingkan zikir lidah ni, yang paling afdal Al-Quran. Ulama kata afdalu zikri bil lisan Al-Quran. Maksudnya dengan bacaan Al-Quran itulah zikir yang terbaik. Baik. Contoh kalau kita kata zikir la ilaha illallah, kita baca subhanallah subhanallah, ya, kalau kita kata zikir yang melibatkan lidah, keluar suara ni, Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Tapi kalau kita jenis tak hafiz, tak reti baca Al-Quran dengan macam, bukan tak reti, maksudnya mungkin ada masa mood dia tak semangat nak baca Al-Quran, dia perlu gantikan dengan zikir yang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Ataupun dia tak berminat untuk zikir yang bagai tasbih 1000 kali dan sebagainya, tapi dia ilzam ataupun mulazamah dengan membaca Al-Quran. Itu pun dikira sebagai zikir, pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi SAW kata satu huruf bacaan Al-Quran bersama dengan 10 pahala. So pahalanya sangat besar. Kalau alif lam mim, Nabi kata 30 pahala. Bukan Nabi kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dia membawa satu makna yang sangat besar. Dan afala ta'qilun di sini menunjukkan bahawa Al-Quran ini mengatakan sebagai peringatan yang perlu kita fikirkan, peringatan yang perlu kita bawa dengan minda yang normal. Bukan mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang saya di pejabat mufti, ya, kita melayani soal jawab dekat internet, kita paparkan artikel yang berkaitan dengan isu tertentu, ya, kita akan tengok komen yang banyak sekali orang yang tak puas hati. Dia tak puas hati dengan jawapan kita. Sebab apa dia tak puas hati dengan jawapan kita? Dia nak jawapan ikut dia. Itu jabatan netizen negara. Ya, tapi kita tak boleh ikut macam tu. Sentimen tak boleh. Jadi apa saja kita paparkan berdasarkan hujah, jawapan dan sebagainya, kita kena fikir. Jangan ikut nafsu kita ataupun ikut sentimen kita, ikut akal kita yang waras, insya-Allah kita akan berada di jalan yang benar. Sebab itu Al-Quran kita kena fikir dengan waras, bukan ikut hawa nafsu, kita akan tersasar di jalan yang benar. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Said menjelaskan tentang istilah zikrukum sebentar tadi. Biasanya difahami zikir ini subhanallah, alhamdulillah, betul, tetapi sebenarnya Quran kita baca, inilah yang kita jadi zikir bekalan kepada as-saah, ya, bila Allah menyatakan tentang
hari kita akan dibalas dengan segala apa amalan kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu taala agar kita sentiasa bersedia ya dengan zikir, dengan mengingati Allah ini. Di hujung ini kita bersama berdoa bersama Ustaz Tirmizi Ali insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alal iman wa tawaffana 'alal iman واحشرنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, Ustaz Said Syarizani yang berkongsi banyak permata pada hari ini untuk sama-sama kita menyikapi hidup kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada kefahaman-kefahaman yang menyeleweng yang akan membawa mudarat kepada kita. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama meriahkan lagi program-program Al-Quran dengan nilai yang dibawa oleh Al-Quran, bukan dengan hawa nafsu, mengikut hanya pada perasaan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod baru esok, insya-Allah pada halaman baru untuk sama-sama kita melihat surah Al-Anbiya penuh dengan pencerahan untuk kita sama-sama menuju kepada Tuhan. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.